Kata yang layak pergi minta hang bangau. Pasal apa? Pertama hang segak, hang putih kebu. Lepas tu hang ni kecil, terbang cepat sikit pergi. Aku nak minta orang nak. Abang kata nak ration sehari 7 kali. Terbang turun sampai Nabi Sulaiman dah depan tu, tersepak ke batu, menerak depan Nabi. Nabi Sulaiman kata hang ni mai mana? Nak mai jumpa tuanku lah. Pasal apa? Kami bla 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 bla. Kami nak minta bantuan makan bagi banyak lagi. Nak minta guna 7 hari sekali. Orang kata 7 kali sehari, dia pergi habang 7 hari sekali. Nabi Sulaiman tak apa, aku bagi. Sebab tu bangun tak gemuk bela. Oleh kerana burung-burung lain tak mau kawan dengan dia, dia kawan dengan kebau ya ni. Dia mana ada kawan dengan geng lain? Dia duduk dengan kebau pun kata dia ni kalau aku dah ribas dengan ekor aku mau mati dia ni kan. Pasal apa? Suami macam tu lah. Salah dia selalu bubuh kat isteri. Bukan semua orang tu, tapi macam semua. Bini masak makan semua elok, nak ambil pinggan buat pergi tempat basuh pun tak boleh. Lepas tu biar bini pun tak ada tengok, semut mai. Dia memang tengok semut. Ni pasal apa pinggan duduk tang ni, nampak? Yang saya jumpa lah setakat hari ni dekat Darul Wedah ni semua bagus. Tengok cara tu macam bagus ha. Mau main mengaji ni kira okey lah tu kan. Ni pun mujur tua ni kalau muda tak main lagi kan. Ni pasal tua dah tak ada cakap saja. Kalau hak Tuhan tutup hati, tua pun tak main. Jangan ingat macam tu. Kalau Tuhan tutup hati, rumah tepi ni pun dia tak main. Hak Tuhan buka hati, 20 km nak geret lagi. No, hak ni kita beruntung bila Tuhan pilih. Tuhan kata, "Man yahdihillahu fala mudhillalah." Tidak ada siapa yang dapat memberi petunjuk kepada mereka yang aku sesatkan mereka itu. Kita alhamdulillah Tuhan bagi hati yang mau ke arah petunjuk, maka kita antara yang terbaik. Dan kita basuh kaki pasal apa? Kita kena ingat bahawa perubahan hidup kita daripada miskin kepada kaya, daripada bodoh kepada pandai, daripada hina kepada mulia, bukan atas perbuatan kita sendiri, sebenarnya atas anugerah Allah. Maka kaki ini simbol perubahan manusia. Jadi kita kena ingat, kita tak pernah berubah kerana kita berubah kerana Tuhan berkehendak, dan dia dorongkan kita kehendak yang baik untuk kita jadi yang lebih baik. Maka kalau ada semangat macam tu, kalau ada rasa macam tu, kita minta ampun. Sebab tu simbolnya kaki. Kita basuh kaki sikit je, sampai dekat buku lali saja. Nak bertaubat daripada merasa selama ni hidup kita berubah adalah kerana hebat kita sendiri, dah kerana anugerah Tuhan. No. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis kursi, Nabi menyebut, Tuhan menyebut, hamba-Ku, taatilah semua perintahku dan jangan memberitahu kepadaku apa yang baik, yang ini, atau jangan mengajar kepadaku apa yang menjadi hajat keperluan. Buat apa yang Tuhan suruh. Apa-apa yang kita perlu tak payah bagi tahu, dia tahu. Habis itu berdoa, Ustaz. Berdoa bukan nak bagi tahu apa yang kita perlu. Berdoa adalah untuk bercakap. Berdoa adalah untuk interaksi kita dengan Tuhan. Bukan untuk nak abang, ni tak cukup, ni tak cukup. Tuhan maha bijak sana. Kenapa dia buat miskin, dia tahu. Kenapa dia buat kaya, dia tahu. Yang miskin jangan duk ingat, inilah penderitaan. Miskin bukan penderitaan. Miskin itu adalah kapet merah, tempat hamba pi dekat Tuhan yang paling cepat. Kaya dia lambat pi, dia boleh pi juga lambat. Miskin dia senang pi. Orang miskin penyerahan dia pada Tuhan 100%. Sebab tu orang sihat dia serah sikit, orang sakit serah banyak. Sebab tu Tuhan suka bagi sakit. Kita sakit cepat sangat ingat kat Tuhan. Masuk hospital, doktor kata kena duduk di hospital ni paling sikit seminggu. Allah, dia main dah hamba. Doktor kata, pakcik tak boleh makan tu, tak boleh makan ni, tak boleh buat tu, tak boleh buat ni. Allah, main. Saja-saja tak bunyi. Lepas tu doktor kata, pakcik sehari nak kena cucuk 2 kali. Allah, 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 Allah. 5 kali keluar. Malam tidur tak boleh lena. Allah, misi duduk jaga. Pakcik diam, orang lain nak tidur. Allah, dekat. Tu cuba sihat, tak bunyi. Bunyi jugalah, tapi
Betul-betul lah. Hak biasa-biasa tak bunyi. Bagi sakit je bunyi. Doktor mai abang, pakcik minta maaf. Saya tengok pakcik punya penyakit ni makin lama makin teruk. Allah, ketak bunyi. Pakcik minta maaf, jangan abang kat orang. Saya abang kat pakcik seorang. Dah mau serupa pakcik. Bebai kan doktor pula. Tak guna doktor ni, kalau aku tahu aku nak bunuh buang lah. Bagi aku ketak sampai sehari. Nampak? Sebab tu Tuhan suka bagi kita sakit. Sakitnya Allah. Bini berkata sabarlah bang. Hang diam, aku yang ada sakit sabar. Dengan bini ni tak punya baik. Berkelahi daripada menikah Bella. Bella duk kelahi. Dalam duk kelahi tu anak 7 orang. Tu dalam duk kelahi. Kalau tak kelahi mau 12 orang. Kata apa? Laki bini kalau tak berkelahi tak manis. Dia kena berkelahi. Tapi jangan kerak sangat. Berkelahi sudah, jangan duk buang bangku, lepas pinggan pun tak usah. Tarik muka. Sakit dia pujuk lah. Tarik muka, sakit dia pujuk. Janganlah sampai nampak macam kita ni kurang sopan sangat dengan dia. Dan suami pun janganlah nampak sampai macam benci sangat. Patut-patut padan sudah. Bila pujuk, manis tu banyak. No, tapi jangan sampai teruk-teruk. Anak kata, mak ayah aku ni jenis apa? Celek mata keli. Nak suruh pergi masjid tu keli dulu. Basuh kereta apa nu, orang duk pergi masjid. Hang ni, dia marah bini dia. Asal jumpa aku jangan khutbah. Pergi masjid nu, orang duk pergi. Aku tahu. No. Kancing gigi cakap dengan isteri. Tapi hidup sampai mati. 2 orang tu. Tua-tua semua orang tak tinggal depa 2 orang. Duk atas duit. Nyut. Minyak duit tu pun tak buh. Hingap duit. Nyut. Sengap. Bila sengap lengoh. Laki tak lah ayun lah. Bini tak boleh ayun, tembun. Nak ayun ke mana? Suara kaki pun tak sampai kan? Tapi sayang kat bini duduk sebelah. Bahagia sampai tua kan? Tapi bila jadi Tok Wan, bini buat lebih kurang pula. Kenapa? Tak apa mau tidur dengan Tok Wan kan? Tok Wan main serendek, malu dia boleh habis. Ada Tok Wan duk kena penyakit tu kan? Nak saya berasal lagu lapak ayak. Buih ayak. Tak larat duduk di dapur. Pilah ambil. Suruh lelaki pergi ambil. So, kalau cucu kata, Tok, cucu abang, Tok bancuh kopi dah. Dekat cucu layan, dekat Tok Wan tak layan. Jangan buat aku tu tak baik. Kesian Tok Wan. Dia duk gelak, dia duk kenal aku tu, dia tahu. No? Sian Tok Wan ni tidur malam ya, tengok Tok Wan duk main serendek ya, hantar SMS kat cucu. Dekat cucu hak paling buah dalam dunia. Main tidur ngantuk. Tok Wan baru nak tidur, cucu naik dulu. Cucu depan tangan, Tok Wan lepas bawah. Jatuh ke debu orang tua tu. Naik tengok Tok lena dah. Tok Wan lena di bawah. Jangan duk pi lena dengan cucu bila cucu main di rumah. Ni pesan kat Tok ni. Abang kat cucu, hampir tidur ni ayah. Aku pijak tak ikut. Tok tengok muka Tok hang belai dah tu. Hang lah punya pasal. No, jangan duk layan cucu teruk-teruk kan. No, jaga suami. Selagi suami tu hidup, tak boleh berlebih kurang dengan dia. Sama juga isteri suami. Biasanya suami laih teruk pada bini. Lintas jalan bukan laki pegang bini, bini pegang laki. Tet. Macam pauda tu lintas jalan. Isteri tu bagus. Suami kena stroke. Saya tengok ada satu orang perempuan tu, suami dia kena stroke. Apa tu dada sampai ke bawah. Semua boleh cakap mak, tapi tak boleh bergerak. Isteri heret pergi bilik air, heret bagi mandi. Isteri tu dulu kecil lah ni. Nalah badan macam Malik Noor dah isteri dia. Pasal apa? Suap laki tak mau makan. Asal dia suap je laki tak mau makan. Siapa makan?
Dia makan. Kalau pun laki makan, laki 2 dia 3, laki 2 dia 3, laki kumpulan kecil, dia kumpulan besar. Heret bagi mandi baju, sikat rambut, la ish, tak sampai mati bertahun-tahun. Ni hebat ni. Sayangilah, sayanglah dia. Pergi di mana pun, kedai mana pun, aku nak beli bungkus, aku bukan nak makan di sini. Hang bungkus tak 2. Tuan bungkus 2. Hang buat 2 bungkus 1 bagi banyak. Aku nak balik makan dengan mem di rumah. Dia suka makan tosai ni, aku pun suka agak. Aku tak gamak makan seorang. Isteri suami macam tu, Tuhan mesti bagi berkat lah. Tu kalau suami mati, isteri susah sangat. Kalau isteri mati, suami susah sangat. Kadang-kadang orang macam ni Tuhan bagi isteri mati pukul 8, suami mati pukul 10. Macam ni pernah Tuhan buat pun. Isteri mati pukul 8 malam, pukul 10 malam suami pula mati. Mereka tak leduk dah. Mereka nak kena pergi di alam sana, ada orang mereka apa siapa. Cinta dan kasih yang sangat kuat. Yang tu lah. Jadi kita Tuhan suruh jaga hak tu yang perlu kita jaga. Soal-soal makan minum jangan bimbang, Tuhan tak biar lah. Tuhan kata taati perintah aku, jangan duk ajak apa yang perlu, apa yang tak perlu. Dia maha mengetahui. Kita buatlah sebaik mungkin. Tumpang masih ada peluang. Saat lagi peluang kita tak ada, nak buat tak boleh dah. Nak berkhidmat, nak suap dulu tak boleh. Kita suap isteri kita suap kita waktu sihat dulu, masa kahwin je lawan ulok tangan. Nak tengok malu, suap mulut mak mentua. Suap mulut pak mentua pun ngap buat tak tahu. Yang lelaki kata lah, hang suap siapa? Loh, ingat abang kawan ni rupanya. Dia yang dia pun dah hang suap aku makan lah. Kan? Lah ni tak suap dah, sampai lah ni tak ada suap dah. Suap lah. Suap depan anak-anak bagi dia tengok. Dia pun kata, "Loh, ayah suap mak. Aku sayang kat mak hang tahu." Sebelum aku penampak pergi jauh. Sampai nak suap bini aku pun buat perak boleh. Dia tengok ayah duk sayang dekat mak tu, sayang dia bertambah. Oi, ayah aku tak nak tempik kat mak aku. Aku tak nak dengar suara tinggi ayah aku dekat mak aku. Oh, hebatnya depa ni. Ni teladan kan. Isteri nak pi bagi cawan kopi dekat suami, pi duduk elok-elok, bang kan. Tak pernahnya tak bang, Zohor bang, asak bang, bagi kopi. Suami pun seronok ni, isteri mai kat dia, tak kasar. Ni mai hulak macam unta sakit. Suami tengok kulat-kulat lah, dia tak ada adab lah, nak duduk tak erti. Sayang korang lah. Korang nak ni duit orang bagi kat saya, ada duit sikit banyak sikit, nak lah ambil kat awak. Oh, isteri kata bagusnya, tinggal kat saya duit minyak dengan duit curut sikit kan. Hal lain ambil kat awak. Bahagialah. Itu yang Tuhan perintah, yang Tuhan suruh kita. Dan jangan duk ajak lah apa kita perlu, dia tahu. Dan ingat, kalau dia bagi susah sikit sebab dia sayang lebih. Orang yang sakit, uzur, miskin, hina, orang ni Tuhan sayang lebih. Sabar saat esok dia ganti dengan yang lebih baik. Jadi berhenti lah tu. Kita jumpa lagi tahun depan, bulan depan. Berapa hari bulan saya pun tak tahu. Nanti doktor bagi tahu. InsyaAllah. Apa ada soalan nak tanya? Kan boleh ni sekali dia kata ustaz ni tanya pun dia tak suruh. Tanya lah. Jangan tanya duit je tak ada. Hak lain tanya. Tak ada. Maknanya okey tu. Faham lah tu. Faham tak lagi. Serelum kasut sendiri, jangan duk serelum kasut orang. Ni faham balas kasut kawan. Bukan dia nak ambil, dia tak perasan. Kasut pun dekat-dekat nak sama. Jadi manusia yang selalu dalam keadaan zikrullah, dalam keadaan orang yang disebut asyakirin, tahu mensyukuri nikmat, dan pelihara apa yang Tuhan bagi sebaik-baiknya, walaupun sedikit pelihara, sebab itu daripada Tuhan. Dan selalu dalam keadaan bersedia menghadapi maut. Maut datang tak bagi tahu. Tak abang kat kita, kata dia mai. Baru ni 6 orang. Atas helikopter. Orang kaya tu. Tuhan bagi kaya tu. Allahyarham Jamaluddin Jarjis ni, Datuk ke Tan Sri ke dia? Tan Sri kan? Tan Sri Jamaluddin Jarjis. Orang kaya dan orang yang banyak berjasa membangunkan negara dia. Orang penting. Tapi Tuhan ambil awal. Satu tamparan hebat untuk Perdana Menteri. Orang kanan dia, orang paling kanan. Dan setiap usaha sulit dia yang paling kanan tu, Tuhan ambil.
Tamparan untuk Datuk Seri kuat sungguh. No. Dalam masa dia merintah saja hampir-hampir 600 orang mati atas angin. Dia merintah MH370 satu, MH171 satu, dan helikopter baru ni. Hampir-hampir 600 orang mati ketika pemerintahan dia. Tamparan cukup aim dia. Dugaan besar untuk dia. Kita tak kenal macam tu, kita tak tahu. Nak muntah dia. Dan tamparan paling kuat untuk dia adalah isteri dia. No. Baru ni saya ada di balik pulau, depa mai. No. Mai PM mai di balik pulau. Adalah pertemuan apa kan. Ramai lah pemberita semua sampai. Pemberita nak tanya dia, Datuk Seri cakap, tanya apa semua tak apa, jangan tanya tentang isteri saya aja. Nampak? Ujian untuk dia. Kita dia tengok di luar memang kita boleh kata, tapi dia yang duduk dalam tu terima sampai nak herat dah. Dulu rambut banyak tak, habis dah rambut. Rambut pun tak mau duduk dah. Aku pun tak tahan dah kalau macam ni punya kena. Kita mujuk lah tak jadi Perdana Menteri. Kalau ingat kan kita jadi Perdana Menteri, bukan kata rambut, ingat telinga-telinga semua tak ada. Kalau kena macam Datuk Seri Najib yang kena duk kata Allahu Akbar, kita tanya, dia mau ke jadi lagu tu? Dia pun tak mau. Dia sanggup ke jadi macam tu? Dia pun tak sanggup. Tapi amanah tu sampai kat dia. Nak buat macam mana? Kita cakap senang lah, hang tak hati. Cakap senang lah, piduk tengok. Jadi pengurusi JKK pun pening lah. Tengok hujan lebat yang kita penat dah. Tak kita mana lah pula nak naik ayak ni, aku nak kena tak gini. Penat dah. Ini nak jaga 30 juta. Tapi itulah ujian. Kita Alhamdulillah Tuhan tak letak berat-berat sangat. Kalau tidak kita pun letih. No. Dapat suami tak mau semayang, isteri letih. Dapat isteri tak mau beriman, suami letih pula. Nak marah bini kita. Kalau dia kata Najib takut kat bini, Nabi Nuh, bukan Najib tu, Nabi Nuh. Tahu Nabi Nuh kan? Nabi antara Rasul tu. Bini dia tak mau naik kapal, dia penin. Nabi Nuh, mainlah naik, tak mau. Bini tak mau naik kapal dengan dia. Kalau Nabi Nuh bini tegak, Najib siapa dia? Orang kena tengok tu. Nabi Lut, dia boleh abang tersapi Tuhan nak turun azab, bini dia Nabi juga. Ketegang tak? Nampak? Kalau setakat kita ketegang, tak ada heran. Nabi-nabi isteri mereka pun al-gogak juga. Siti Sarah dengan Siti Hajar, isteri Nabi Ibrahim, dia cukup tak suka, cemburu kat Siti Hajar. Dia kata dengan Nabi Ibrahim, hang nak pergi Mekah boleh, mereka duduk di Palestin. Hang nak pergi Mekah boleh, tapi sampai di Mekah besok hang jangan turun unta. Nak bagi apa pun, bagi barang di atas unta. Dan Nabi Ibrahim akur tu. Pasal apa? Tak mau ada kalang kabut. Kalau Nabi-Nabi tengok macam tu, kita hak umat ni takkan teruk pada Nabi. Patutnya baguslah. Tak teruk pada Nabi. Kecam yang bukan-bukan. Walhal mereka lah sebagai contoh kat kita nak lalui hidup. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar ni cengih. Sayyidina Umar pernah penampak orang. Ketika dia tu tanya, dia ni siapa? Tanya Nabi ni siapa? Dia bagi penampak musin. Balik rumah, bini boleh tiap, tak kata apa. Tak lawan. Panglima perang Islam tu tak lawan sangat. Bini bagi perang duk dia. Mai seorang orang nak jumpa dia. Dia khalifah macam tu. Mai nak jumpa, tengok dia duk kena. Tak ada patah balik. Sayyidina Umar tak tengok dia patah balik, panggil. Hei sahabat, mai. Hang siapa? Aku nak mai jumpa hang. Nak jumpa apa? Aku nak minta nasihat. Pasal apa? Aku suka duk keling dengan bini aku. Bini aku duk kata aku tak tahan dah, aku duk kerang dia. Aku nak main minta nasihat kan, tengok hang kena lagi teruk dah aku. Tengok bini hang duk kata hang tak lawan pun, aku tak edit. Dia kata aku nak lawan pasal apa? Dia kata macam-macam hang. Baju aku dia basuh, rumah aku dia jaga. Dia tolong kandung anak aku, dia tolong beranak kat anak aku. Dia tolong besarkan anak aku. Rumah tangga aku semua dia tengok. Aku nak marah apa? Beli tiap habis ya. Dia boleh tiap, dia nak luah dalam tu, dia pre. Dia lega. Hang tak bagi dia boleh tiap, bila dia nak lega dia serabut tu. Diam terus. Oh betul juga. Orang perempuan ni tak boleh tiap 3 ya. Tidur, masuk uat, bisu. 3 ni ya.
Mau kalau kata biasa ni tobatlah home letak. Kucing sampai kenal kucing. Sofa baru beli. Kucing jantan kata kat kucing betina, jom kita ronda atas tu Ustaz. Jom lah, kapek baru ni. Kucing betina kata, tak maulah. Kemarin kena dah dengan dia. No. Tak apa. Dia duduk atas kan. Sekali lagi dia turun kau bang. Dia naik duduk atas tu duduk ekor. Gomel lupa tuan turun. Sampai terkejut dia penyapu duduk pegang. Ribas duduk ekor. Itulah orang perempuan. Pasal apa? Penat. Dia boleh tiap pergi dia. Bagusnya dia suka makan apa? Dia suka makan rojak. Lepas boleh tiap kita pergi keluar beli rojak balik ke dia. Nah, upah boleh tiap. Ni kalau tak bagi upah duk marah kat guri. Terus duk heran lah, memang dia marah. Sebab apa? Tak ada manusia dalam dunia ni yang kenal kita lebih daripada mak dan isteri. Tak? Yang kenal kita mak dan isteri. Dia kenal sungguh. Tahu sungguh. Suami duduk atas kerusi sekali, dia duduk macam mana? Isteri tahu. Suami kalau masuk rumah sekali, dia langkah kaki mana masuk dulu. Isteri tahu yang tu. Lepas dia masuk, dia pergi duduk tahu mana? Semua isteri tahu. Tak boleh tipu. Tiba-tiba kasar sikit pun marah. Sabar-sabar lah. No, InsyaAllah umur panjang, jumpa lagi. Kalau mati dulu, tak jumpa dah. Siapa dulu? Saya dululah. Telefon Ustaz 123 mati dah. Panggil Ustaz Leman. Telefon hidup lagi. Mai pula. Mai tuan-tuan yang pi dulu. Jadi siapa yang pi lah duk ngengah bah. Saya ajaklah siapa yang duk ada. Cuma tak tahu siapa dulu. Boleh jadi saya dulu, boleh jadi tuan-tuan dulu. Tapi besar harapan saya tuan-tuan lah dulu. Duk langut tak buat kerja apa, pergi mati habis wang. Saya mati pelan-pelan. Cuma Tuhan pesan kat kita semua, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati lagi melainkan kamu benar-benar selamat. Akidah ibadah kita bagi selamat. Lepas tu nak mati ya. No. Jangan harap kat orang sebab depa semua haprak bohong semua. Depa bukan nak ingat kita. Depa nak baca doa kena buat kenuri dulu. Kalau setakat kenuri bihun Singapura depa tak baca. Kenuri kena ada puyuh goreng madu. Gulai semilang. Baru dia baca doa. Barulah kulhu tu panjang sikit. Kalau setakat karipap, kulhu 2 kali lah. Jadi bacalah panjang-panjang. Bila kenuri tu besar-besar. Kalau tak buat kenuri, pakai tak nak siapa baca doa. Jangan macam tu. Kita semayang baca doa. Allahumma gfir lahum. Ya Allah, ampunlah dosa daripada mereka yang dah kembali ke hadratmu. Ya Allah, ampun semua. Khususan mak dan ayah dan ahli keluarga khusus. Umumnya bagi untuk semua. Tak buat kenuri pun boleh baca. Sambil-sambil lepas semayang subuh boleh baca dah. Ya, baiknya doa kat orang. Tu yang betul. Yang paling baik doa anak yang soleh. Mak ayah lena dalam kubur, cantik, hari-hari hantar resian kat dia. Kan? Cuma kita lah ni jangan jahat. Kita jangan duk buat maksiat. Sebab kalau ada anak soleh pun, kalau kita mati dalam keadaan kita ni orang berdosa, benda sampai tapi duduk atas kaca, kita boleh tengok balik kaca ya. Nak ambil tak boleh. Sebab apa? Dosa kita banyak. Jadi tumpang umur panjang, minta ampun. No, insya-Allah. Dan kutiplah yang baik-baik daripada saya ni. Ambil sebagai panduan, pedoman. No.